Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua murid yang dikasihi, yang disayangi dan yang dirindui sekalian. Cikgu harap semua dalam keadaan baik, sihat sejahtera bersama keluarga yang tercinta. Kita akan lihat tajuk Seindah Pinakul dalam tema 4 Kebudayaan, Kesenian dan Estetika, serta Unit 12 Adat dijunjung, Budaya disanjung. Bahasa Melayu tahun 4 halaman 81. Siapa di antara kamu pernah lihat apa itu pinakul? Okey. Mungkin ada sesetengah orang telah biasa melihat pinakul. Okey, bagi yang tak biasa, yang tak pernah lihat, cuba kamu tengok pada paparan yang cikgu tunjukkan ini. Ada contoh pinakul. Okey, 1, 2 dan 3. Okey, pinakul yang begitu cantik, menarik dan ceria. Okey, dibuat menggunakan pelbagai jenis manik dengan motif-motif yang tertentu. Okey, kita akan lihat dalam slide yang seterusnya apa itu seindah pinakul. Harap semua bersedia. Murid-murid, seperti biasa, cikgu akan perkenalkan standard kandungan, standard pembelajaran, objektif pembelajaran, kriteria kejayaan. Okey. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengedit dan memurnikan ayat daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Okey. Kamu dianggap berjaya apabila dapat mengedit dan memurnikan petikan Seindah Pinakul yang kita akan bincangkan sebentar nanti. Harap kamu telah bersedia dengan alat tulis masing-masing lah. Okey, kita lihat secara sepintas lalu apa itu pinakul. Okey, namanya ialah pinakul, jenisnya rantai, kegunaannya hiasan badan, diperbuat daripada manik, pelbagai jenis manik, ada kecil, ada besar, ada warna-warni lah, macam-macam warna lah ada. Okey, biasanya dihasilkan oleh suku kaum Runggus Sabah. Keistimewaannya boleh dijadikan cenderamata. Okey, sebagai tanda kenang-kenangan lah kalau kita pergi melancong di Sabah. Okey, Sabah sangat terkenal dengan kawasan pelancongan yang menarik, ada pulau-pulau yang cantik. Okey, kita akan lihat slide seterusnya. Terikat di sebelah kiri. Untuk tahan supaya dia tidak terlepas lah. Terikat di sebelah kiri. Untuk tahan supaya dia tidak terlepas lah. Kita ambil manik, lepas tu kita tengok dia punya contoh ni lah. Kita ambil dalam 17 biji lah. Kita pakai oranye dulu lah. Ah, 17 manik ditusuk dekat sini lah, dekat benang dia tadi, tapi seharusnya di bawah lah. Okey, baiklah murid-murid. Kalau kamu lihat tadi video yang ditunjukkan adalah bagaimana menghasilkan pinakul. Okey. Perlukan ketelitian untuk menghasilkan sebuah pinakul yang cantik dan menarik. Okey. Kalau kamu ada minat ataupun bakat dalam bidang seni, menghasilkan produk macam ni, kamu boleh cubalah. Okey. Mana tahu mungkin bakat kamu tu boleh diketengahkan. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana
pinakul Bung. disiapkan. Okey. Video ni cikgu Lepas tu dah yang ini pendekkan untuk dia supaya tujuan kamu untuk dapat panjang ataupun lihat pendek lah. dengan lebih Kita mau yang berfokus. pendek Okey, jika ataupun kamu panjang. ingin lihat video penuh, kamu boleh klik pada pautan di bawah ini. Okey. Ada video Setelah penuh daripada selesai mula beginilah sampailah hasil. siap pinakul itu dihasilkan. Okey, jika kamu lihat dalam contoh video ini Hasil ada yang saya buat ini pelbagai jenis adalah pelbagai corak contoh lembing. pinakul. Yang Okey. ini bahagian corak Termasuklah yang lembing. sedang beliau sedang buat ni. Seterusnya, mari kita baca sama-sama petikan seindah pinakul. Ming Li dan Balkis ke kompleks seni budaya. Mereka ingin membeli cenderamata untuk ibu mereka. Pinakul ialah hiasan manik yang mempunyai nilai kesenian kraftangan tempatan. Manik tersebut merupakan seni kraftangan etnik Rungus, Sabah. Perusahaan manik ini menjadi sumber ekonomi majoriti wanita di Sabah. Kebiasaannya, pinakul dijadikan sebagai perhiasan kaum perempuan seperti gelang, rantai, tali pinggang dan kerongsang. Corak pinakul pada perhiasan mengikut motif tumbuh-tumbuhan, bunga dan haiwan. Manik hitam, putih dan merah merupakan warna asas yang sering menggunakan oleh masyarakat Rungus. Manik tersebut terbahagi kepada dua jenis iaitu manik kaca dan manik plastik. Harga manik kaca lebih mahal daripada manik plastik kerana diimport dari negara China dan Jepun. Rekaan manik kaca boleh mencicah ribuan ringgit. Usaha kerajaan untuk memperkenalkan hiasan manik ke pasaran antarabangsa bertujuan untuk pemasarkan produk kraftangan negeri Sabah. Usaha ini dapat meningkatkan pendapatan negara. Okey, jika kita baca tadi, ada beberapa ejaan ataupun tanda baca yang macam salah kan. Okey. Kalau kamu dapat kena pasti semasa pembacaan tadi, maksudnya kamu adalah level yang cemerlang lah, level yang baik lah. Maknanya bila kamu dah baca tu, kamu boleh kena pasti terus. Kamu boleh kesan kesalahan ejaan. Okey, kesalahan aspek ejaan, aspek tanda baca, aspek imbuhan. Okey, ada 9 perkara yang perlu kita perbetulkan ataupun kita edit dan murnikan. Okey, cikgu harap kamu sedia. Sekarang, mari kita sama-sama mengedit dan memurnikan petikan seindah pinakul ini dalam 3 aspek yang dinyatakan sebelum ini. Ejaan, tanda baca, imbuhan. Okey. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, kraftangan. Yang kedua, menjadi. Yang ketiga, gelang, rantai, tali pinggang. Yang keempat, menggunakan. Yang kelima, terbahagi. Yang keenam, Cina. Yang ketujuh, Jepun. Yang ke-8, mencicah. Yang ke-9, pemasarkan. Baiklah, ini antara kesalahan yang perlu kita perbetulkan. Okey. Kamu lihat kraftangan. Apa kesalahannya? Kesalahannya adalah dieja rapat. Sepatutnya dieja jarak dua perkataan di sini. Menjadi kesalahannya adalah imbuhan. Sepatutnya imbuhan men. Dan gelang, rantai, tali pinggang sepatutnya ada tanda koma dekat sini. Ini kesalahan tanda baca. Okey, sering menggunakan. Sepatutnya sering digunakan. Terbahagi, kesalahan ejaan. Sepatutnya terbahagi. Negara China. China ini untuk kaum. Jika negara, kita eja CHINA. Jepun, huruf J besar. Mencicah.
Salah, sepatutnya mencecah. Okey. Cicah ni membawa maksud yang lain. Kamu boleh buka laman web PRPM untuk lihat sendiri apakah maksud mencicah. Dan yang terakhir, pemasarkan. Sepatutnya untuk memasarkan. Okey. Kesalahan imbuhan di sini. Baiklah. Kita akan pergi ke slide seterusnya. Permunian petikan seindah pinakul. Okey murid-murid, slide yang terakhir untuk hari ini adalah tugasan untuk kamu laksanakan pada waktu yang seterusnya. Okey, waktu BM yang seterusnya. Iaitu senang saja, salin semula petikan ini dalam buku tulis kamu dengan kemas. Okey, salin dengan ejaan yang telah kita perbetulkan. Ejaan dan tanda baca yang kita telah perbetulkan. Mari kita lihat teks yang kita telah murnikan. Yang pertama, kraft tangan. Yang kedua, menjadi. Yang ketiga, digunakan. Yang keempat, terbahagi. Yang kelima, China. Yang ketujuh, Jepun. Yang kelapan, mencicah. Yang kesembilan, memasarkan produk. Okey, ada satu lagi yang belum cikgu sentuh, belum cikgu tunjukkan jawapan, iaitu tanda baca. Okey, yang cikgu tunjuk yang warna kuning ni adalah aspek ejaan dan imbuhan. Mari kita tengok aspek tanda baca. Yang pertama, gelang. Yang kedua, rantai. Diletakkan tanda koma pada selepasnya. Maka siaplah proses permunian petikan seindah pinakul kita. Cikgu harap kamu semua faham dengan pembelajaran hari ini dan berjaya menyalin semula petikan ini dalam buku tulis kamu dengan kemas dan senang dibaca. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih semua.